Pengenalan. Keberkesanan perancangan sumber manusia akan menentukan sejauh mana kejayaan yang diperoleh setiap organisasi. Perancangan sumber manusia mampu melahirkan tenaga kerja yang memenuhi kehendak dan keperluan organisasi untuk mengatasi dan menghadapi segala bentuk cabaran dalaman maupun luaran. Objektif perancangan sumber manusia ialah meramal permintaan pekerjaan untuk masa hadapan, meramal penawaran kerja sedia ada, membandingkan permintaan dan penawaran sumber tenaga manusia serta menilai rancangan yang telah dilaksanakan. Kepentingan perancangan sumber manusia kepada organisasi ialah mengekalkan pekerja yang berprestasi tinggi, merancang program latihan, meramal lebihan dan kekurangan pekerja, dan memperoleh pembangunan pekerja yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyad Zamir Ali. Hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah penawaran sumber manusia. Langkah-langkah penawaran sumber manusia yang pertama adalah meramal bekalan atau penawaran sumber manusia. Peramalan bekalan sumber manusia adalah melibatkan ketersediaan tenaga kerja dalam organisasi berdasarkan bilangan dan jenis pekerjaan yang ada. Selain itu, ramalan bekalan sumber manusia akan mengambil kira faktor-faktor seperti pergeseran, pengedaran pekerja dan jumlah bilangan pekerja baru. Seperti juga terdapat peramalan permintaan tenaga kerja, teknik-teknik statistik dan kualitatif digunakan apabila ramalan bekalan sumber manusia organisasi. Akhir sekali, rela sebagai sebuah agensi kerajaan komited dalam memastikan tenaga kerja digunakan secara optimum bersesuaian dengan jenis pekerjaan sedia ada bagi memastikan kelancaran operasi rela sebagai sebuah badan sukarelawan yang berkhidmat untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pertimbangkan persekitaran dalaman dan luaran organisasi. Yang pertama adalah imbasan persekitaran luaran. Dengan mempertimbangkan keadaan persekitaran luaran, organisasi seperti rela mampu mengesan tren dan perubahan serta pembangunan persekitaran dan mengenal pasti bagaimana ia boleh mempengaruhi perancangan sumber manusia. Selain itu, ini dilaksanakan dengan penubuhan sebuah unit khas untuk mengumpul semua data yang berkaitan dari berbagai sumber yang kemudiannya akan disalurkan kepada bahagian sumber manusia untuk membantu melaksanakan perancangan sumber manusia. Akhir sekali, antara faktor yang sentiasa dipertimbangkan ialah pasaran buruh. Yang kedua adalah imbasan persekitaran dalaman. Imbasan persekitaran dalaman pula adalah satu penilaian yang berkaitan dengan tenaga kerja dan bagaimana ia merusakkan aktiviti sumber manusia. Selain itu, penilaian ini dilakukan berdasarkan kepelbagaian dalam tenaga kerja, program sumber manusia yang dijalankan serta dasar-dasar yang dilaksanakan. Seterusnya, jika direla, antara penilaian aktiviti sumber manusia ini dibuat berdasarkan tingkah laku pekerja terhadap pekerjaannya. Akhir sekali, maklumat-maklumat ini seterusnya akan digunakan untuk mengamal pengeseran kerja, pergerakan dalaman dan tujuan kenaikan pangkat. Di samping itu, analisis jurang atau perbezaan yang dicapai dengan membandingkan jumlah ramalan permintaan tenaga kerja dengan jumlah ramalan bekalan tenaga kerja yang disediakan oleh organisasi. Selain itu, jurang ini akan menunjukkan jika terdapat apa-apa kekurangan atau berlebihan melalui bilangan dan jenis pekerjaan. Akhir sekali, perancangan tindakan. Keputusan ini bergantung kepada jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Selain itu, data jurang akan bertindak sebagai input asas untuk perancangan tindakan dan ia sentiasa melibatkan aktiviti-aktiviti sumber manusia. Seterusnya, jika permintaan melebihi penawaran, pengrekrutan pekerja akan dilakukan. Di samping itu, pengrekrutan ini melibatkan proses melatih dan mengambil pekerja secara sepenuh masa atau sambilan, mengambil kembali pekerja yang telah berhenti atau membenarkan pekerja melakukan kerja lebih masa. Sebaliknya pula, jika penawaran melebihi permintaan, maka organisasi akan mengahadkan pengambilan pekerja baru, berkongsi tugas atau memberhentikan serta menamatkan perkhidmatan pekerja sedia ada. Akhir sekali, antara tindakan kepada sumber manusia yang lain adalah untuk menentukan skim pampasan, keperluan latihan dan pembangunan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfatia binti Suhaimi. Baiklah, saya akan membentangkan tentang analisis teknik peramalan bekalan sumber manusia.
Analisis teknik peramalan bekalan sumber manusia melibatkan dua teknik juga seperti peramalan permintaan sumber manusia iaitu teknik statistik dan teknik pertimbangan. Yang pertama ialah teknik statistik. Teknik statistik ialah mencuba untuk meramalkan permintaan sumber manusia. Hal ini kerana organisasi berdasarkan kestabilan dan corak pergerakan pekerja pada setiap tahun sebelumnya. Teknik statistik yang biasanya digunakan adalah analisis Markov. Seterusnya ialah analisis Markov. Analisis Markov pula melibatkan kaedah mengesan corak pekerjaan. Pekerja berdasarkan sejarah corak pergerakan tenaga kerja dalam organisasi. Antara yang boleh diramalkan melalui teknik ini ialah pengekalan pekerja dalam pelbagai jawatan, kenaikan pangkat dan perletakan jawatan. Kadar pergerakan mereka sebelum ini digunakan untuk meramal bekalan sumber manusia. Yang kedua ialah teknik pertimbangan. Dalam teknik pertimbangan, pekerja dianggap individu penting yang memerlukan perhatian kerana sumbangan mereka kepada organisasi. Seterusnya, satu teknik pertimbangan yang popular adalah teknik penilaian eksekutif. Teknik penilaian eksekutif menumpukan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan pekerja yang unik seperti dalam jawatan eksekutif dan pengurus profesional yang mempunyai potensi untuk bergerak ke jawatan yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat juga beberapa teknik dalam peramalan bekalan sumber manusia, antaranya ialah yang pertama, inventory kemahiran. Inventory kemahiran merujuk kepada fail peribadi pekerja yang mengandungi maklumat mengenai pendidikan, pengalaman, minat dan lain-lain faktor yang membolehkan pengurus menyesuaikan dengan jawatan yang sesuai dengan latar belakang serta kebolehan pekerja. Seterusnya, carta gantian. Carta gantian merujuk kepada senarai pemegang jawatan semasa dan mereka mungkin boleh menjadi pengganti jika sesebuah jawatan tersebut dikosongkan. Manakala, rancangan penggantian merujuk kepada proses mengenal pasti, membangunkan dan mengesan individu yang penting dan layak untuk jawatan eksekutif. Oleh itu, perancangan gantian. Perancangan gantian ialah mengenal pasti, membangun dan mengesan individu-individu penting untuk jawatan-jawatan pegawai. Ini kerana apabila organisasi mengalami kekurangan sumber dalaman untuk kenaikan pangkat atau untuk jawatan-jawatan baru di peringkat permulaan atau bawahan, pengurus akan melihat kepada sumber tenaga luaran atau penawaran buruh daripada luar organisasi. Di samping itu, jadual penstafan. Jadual penstafan ini merujuk kepada persembahan secara grafik semua pekerjaan dalam organisasi. Hal ini juga melibatkan jumlah semasa pekerja yang terlibat dengan pekerjaan serta keperluan kepada pekerja pada masa akan datang. Akhir sekali ialah meramal penawaran sumber manusia luar organisasi. Pertama, perubahan demografik. Kedua, pendidikan tenaga kerja. Ketiga, pergerakan buruh. Keempat, polisi kerajaan. Kelima, kadar pengangguran. Ramalan penawaran tenaga kerja bergantung kepada pengurus sendiri iaitu ia adalah pengurus yang mengendalikan apa yang berlaku di dalam organisasi atau industri dan kawasan penempatan mereka. Pemerhatian ini akan disusuli dengan analisis formal pasaran buruh. Diringkaskan, sumber manusia dari luar organisasi terdiri daripada individu-individu di luar organisasi seperti pekerja organisasi lain dan penganggur. Justru itu, analisis formal pasaran buruh iaitu sumber penawaran sama ada sumber manusia luar atau dalam organisasi boleh dibuat dari segi yang pertama, taburan umur. Kedua, jantina. Ketiga, peluang kenaikan pangkat. Keempat, persaraan. Kelima, pemberhentian. Keenam, ketidakhadiran. Ketujuh, dan akhir sekali, kadar pusing ganti, turnover. Kesimpulannya, perancangan sumber manusia merupakan fungsi organisasi yang sangat penting. Perancangan yang dijalankan secara efektif mampu membuat organisasi bertindak balas terhadap
kehendak pasaran dengan berkesan. Ia juga merupakan proses penting bagi organisasi untuk menjamin kesinambungan organisasi, pengekalan kerjaya serta pengembangan yang berterus untuk menangani dan mengatasi pelbagai bentuk cabaran yang terlibat pelbagai perubahan persekitaran. Oleh itu, penyediaan satu perancangan untuk rancangan sumber manusia yang terancang, teratur dan mengambil kira semua faktor yang berkaitan akan membantu organisasi dalam proses pencapai matlamannya secara keseluruhan.